Okay, Assalamualaikum. Kita teruskan dengan bab akhlak juga lagi, tapi adab-adab. Ada dua tempat, adab di surau atau masjid dan juga adab menggunakan kemudahan awam. Adab ni adalah tata cara ataupun tata susila yang perlu kita jaga bila kita buat sesuatu. Itu maknanya adab. Dan adab ni benda yang positif lah. Bukan adab ni benda yang negatif. Adab, kalau benda yang negatif tak dikira sebagai adab. Tu orang kata kalau kau ni biadab lah, kau ni tak ada adab lah, maknanya kita buat benda yang tak baik. Tapi kalau benda yang baik ni, itulah dikira sebagai adab. Kalau daripada sudut perbuatan, dia orangnya rapi, beradab, sopan. Adab itu, sopan tu adalah satu adab lah. Baik. Okey, maksud surau dan masjid. Okey, masjid, beradab di masjid. Masjid ni adalah masjid lah. Okey, rumah ibadat ataupun tempat ibadat bagi orang Islam. Okey, saya bacakan satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW, daripada Abu Qatadah. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'atain qabla an yajlis. Apabila seorang daripada kamu masuki masjid, maka tunaikanlah 2 solat rakaat sebelum kamu duduk. Ni maknanya ada dalil, bukti bahawasanya kita kena beradab apabila berada di dalam masjid. Baik, ada adab berada di surau ataupun masjid. Antara adab dia adalah yang pertama, masuk ke dalam surau dan masjid mestilah sunat membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kami pintu-pintu rahmat, bukakanlah pintu rahmatmu kepada kami, kepadaku. Baik. Kemudian masuk ke masjid dengan kaki kanan, membaca selawat ketika melihat masjid, tidak membau sesuatu yang berbau sehingga mengganggu keselesaan jemaah lain. Seterusnya, apabila berada di masjid, menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, niat iktikaf di dalam masjid, duduk menghala ke arah kiblat, sentiasa dalam keadaan beribadat, memperkatakan sesuatu yang berfaedah. Ini apabila di dalam masjid. Baik, ketika nak keluar pula, sunat membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, berikanlah kelebihan kepadaku. Okey. Kemudian keluar dengan mendahului kaki kiri. Tadi masuk kaki kanan, ni keluar kaki kiri, memberi salam kepada orang yang masih berada di dalam masjid, keluar dengan tenang, memperkatakan sesuatu yang berfaedah. Baik, kelebihan menunaikan solat berjemaah di surau, merapatkan dan menyatukan hati umat Islam. Bila sama-sama, itu sebab kita kena berjemaah. Okey, solat kena berjemaah sebab dia dapat merapatkan dan menyatukan hati umat Islam sesama kita. Melatih diri berdisiplin dan mematuhi arahan ketua. Okey, ketua siapa? Imam. Kan, solat jemaah, apa imam buat, kita semua kita ikut. Itu adalah analogi ataupun benda yang kita boleh ambil iktibar bahawasanya dalam kehidupan kita di luar masjid pun kita kena ikut, kena follow ketua yang baik. Macam tu. Disiplinkan diri untuk boleh mendengar arahan. Melatih diri dari menjadi pemimpin dan berkualiti kerana mengikut cara solat berjemaah yang betul, menjadikan tubuh lebih bertenaga kerana solat berjemaah menyumbangkan cas elektrik positif dan negatif dalam badan. Itu antara kajian-kajian sains lah. Ganjaran pahala dengan kelebihan 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Itu yang dijanjikan oleh Allah SWT. Baik, adab menjaga kemudahan awam. Okey, kemudahan awam tu apa? Kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. Jadi pertama sekali yang kita mesti kita kena ingat, kemudahan awam bukan milik kita. Kemudahan awam, nama pun awam, dia untuk semua. Jadi jangan kita guna kemudahan awam seolah-olah benda tu kita punya. Itu dah salah lah. Okey, kepentingan kemudahan awam individu. Okey, memberi kemudahan kepada golongan kurang mampu. Dulu adalah telefon awam, bas awam, stesen bas awam, tandas awam. Maknanya orang-orang yang tak berkemampuan boleh menggunakan perkhidmatan tersebut, kemudahan tersebut, menjamin kesejahteraan hidup, membantu ketika kecemasan, menjimatkan perbelanjaan. Selalunya yang awam ni dia lebih murah, berbanding yang lain. Kemudian masyarakat menjalin silaturahim,
dia ramai-ramai guna benda yang satu, dia akan menjalinkan silaturahim, menjalinkan semangat perpaduan, memupuk sikap bertoleransi. Dalam dari sudut negara pula, menarik pelancong, menjimatkan peruntukan kewangan, meningkatkan ekonomi. Baik, adab menjaga kemudahan awam, menggunakan mengikut peraturan yang disediakan, bertimbang rasa dengan pengguna-pengguna yang lain, melaporkan kerosakan kepada pihak bertanggungjawab, menggunakan mengikut keperluan tanpa pembaziran. Ini selalunya ditandas lah, ditandas. Penggunaan air, bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam. Baik, akibat penyalahgunaan kemudahan awam, ia tidak dapat digunakan dengan baik. Contoh biasa benda ni berlaku, telefon, kan, telefon awet tiba putus, break dengan awet, dia hentak-hentaknya, contoh ganggang tu, itu tak betul lah, sebab benda tu bukan dia punya, orang lain punya, bukan orang lain punya, sama-sama. Kemudahan awam punya. Kemudahan awam akan musnah, mendatangkan masalah dan kesusahan kepada orang ramai, yang mencemarkan maruah negara. Itu sahaja berkaitan dengan adab, simple saja, benda yang kita boleh fikir sendiri pun. Cuma untuk menjawab soalan di dalam peperiksaan sangat mudah, tapi nak aplikasikan dalam kehidupan, dia memerlukan kepada usaha yang berterusan. Hari ni kita beradab, esok pun kita kena beradab juga. Jadi kena berterusan, tak boleh hari ni beradab, esok tak beradab. Kalau kita mati, contoh, dalam keadaan tidak beradab, takut-takut Allah tak terima perbuatan-perbuatan kita yang sebelum tu. Jadi kena hati-hatilah, insya-Allah. Itu saja.